Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam slot kami khusus untuk Pelaraya Negeri Melaka, Melaka Memilih. Dan saya kini berada salah satu don yang menjadi tumpuan dan kursi panas yang bakal ditentukan siapakah yang akan dipilih pada 20 November 2021. Tidak lain, tidak bukan di N02 Tanjung Bidara. Jadi siapa yang berada di Tanjung Bidara pastilah tokoh-tokoh yang akan bertanding dan sudah pun disahkan semalam ketika penamaan calon. Jadi saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Mas Emayyati Samsudin yang akan bertanding di DON N02 ini akan bertembung dengan 3 penjuru iaitu Datuk Abdul Rauf Yusof dan juga dari Pakatan Harapan Saudara Zainal Hassan. Jadi terima kasih kerana sudi membawa kami sampai ke bilik gerakan Tanjung Bidara YBMA. Terima kasih Extra Wani. Selamat datang ke kita punya studio. Studio bergerak. Studio bergerak, studio terbuka. Ya. Depan sana sebenarnya tak jauh daripada pantai Tanjung Bidara yang famous, yang popular tu. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami di Extra Wani dan YBMA. Mengapa Tanjung Bidara? Berat saya nak cakap. Soalan cepu mas saya. Soalan cepu mas. Adakah Dato' Rauf? Okay. Adakah kerana ini vendetta yang ditunggu-tunggu? Sebenarnya at the first place, saya tak perlu bertanding pun. Secara asas, secara dasarnya, saya dah ahli parlimen, saya dah jadi Timbalan Menteri, jadi tak perlu pun banyak bertanding. topi pakai ni. Ya, tetapi disebabkan saya maklumkan pada pucuk pimpinan parti bahawa saya ingin menyumbangkan satu kerusi secara, maksudnya bukanlah secara yakin, maksudnya saya boleh bagi. Jadi itu di base saya di Air Limau. Jadi apabila mesyuarat dan sebagainya, akhirnya pucuk pimpinan parti memutuskan bukan di Air Limau tetapi di Tanjung Bidara. Wak imah sekalipun, apapun putusan yang telah diputuskan, saya akur pada pucuk pimpinan. Dan hari ini macam mana yang telah disebut tadi, selamat dah melalui proses penamaan calon semalam, dan insya-Allah lah kita akan mula berkempen. Ya. Tapi pada kami YBMA bukan asing di Tanjung Bidara kerana di bawah Parlimen Masjid Tanah pastinya Tanjung Bidara salah satu don yang dijaga dan dilihat secara dekat oleh YB sebelum ini dan seterusnya. Jadi apa istimewa Tanjung Bidara dan mengapa yang ramai beranggapan ini merupakan kursi panas? Okey, untuk makluman semualah, Tanjung Bidara dia punya purata pengundi dia punya asasnya agak tinggi. Peratusan Melayunya agak tinggi, 94%, okey. Dan antara yang dikatakan safe seat dalam Parlimen Masjid Tanah. Apa yang tadi mesti selamatlah. Mesti untunglah. Barisan Nasional lah. Ya, Barisan Nasional, dan akhirnya pada yang lepas pun masih lagi Barisan Nasional. Walaupun majoritinya berkurangan separuh. Ya, tapi berbanding 2013. Ya, tapi masih selamat dan antara yang terbesar. Ya. Sebab itu mungkin mereka melihat apabila ada 3 penjuru daripada Ikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga PH, maka ianya antara menjadi tumpuan selain daripada fungsi Badan Perhubungan di sini dan apabila saya pun diletakkan di sini, dan itu yang dikatakan menjadi tumpuan dan juga hot seat dalam banyak-banyak kerusi dalam PRN kali ini. Tapi saya melihat itu sebagai satu kesan yang positif. Sebab apabila kita tengok di dalam DON Tanjung Bidara ini ada tarikan yang sangat menarik, iaitu kita ada Pantai Tanjung Bidara, Padang Kemunting dan sebagainya, Pengalaman Balak, yang mana tiap-tiap minggu, hujung minggu ramai saja orang. Jadi kalau dulu tahun 80-an ramai orang Tanjung Bidara, orang trigger lah, dulu pernah dengar lah kalau orang tua-tua dulu kan. Sebab memang dulu kalau nak pergi jalan ke Melaka pun mesti pergi singgah Tanjung Bidara. Dan hari ini benda tu trigger balik. Daripada dulu orang tak kenal, anak muda tak tahu pun Tanjung Bidara kat mana, hari ini dia nak cari Tanjung Bidara kat mana. Jadi ada ramai juga yang orang panggil pelancong pilihan raya. Dia datang sini sebab dia nak makan. Dia nak tengok tempat ni macam mana, dia nak tengok pantai dia macam mana. Jadi itu impact positif because of the PRN, Pilihan Raya Negeri N02 Tanjung Bidara. Jadi senanglah
Kalau kita nak promosi, orang nak berniaga, kedai makan penuh, homestay penuh, hotel penuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki untuk orang kampung. Rezeki orang kampung. Tanjung Bidara. YB, adakah ini sebenarnya pertarungan peribadi yang boleh kita anggap, dan sebenarnya YB pernah beberapa kali mengungkapkan bahawa jika ada pilihan raya, saya akan kembali ke Masjid Tanah, khususnya ke DUN N02 Tanjung Bidara, kerana YB merupakan mantan Puteri UMNO, bertanding di sini atas tiket UMNO Barisan Nasional pada 2018, dan apabila keluar sebagai bebas dan masuk bersatu, ada sejarah yang panjang karier politik YB Amy. Tetapi mungkin bagaimana agaknya penerimaan khususnya bagi penduduk N02 apabila sudah bertukar bendera ni? Okey, pertamanya saya nak tekankan di sini, ini bukanlah agenda peribadi, ya. Sebagaimana saya katakan awal tadi, saya tidak menjangkakan pun saya di sini. Saya menjangkakan saya nak beri hadiah pada Perikatan Nasional di kerusi Ailimau. Tetapi apabila pucuk pimpinan memutuskan saya di sini, jadi saya akur. Pertama, itu bukan agenda peribadi. Dan yang keduanya, apabila diletakkan saya di sini, walaupun maksudnya ialah kampung saya di Ailimau, tetapi itu tidak menjadi satu faktor ataupun alasan untuk pengundi di sinilah. Kerana daripada feedback yang saya dapat, ada juga yang jumpa saya secara personal sendiri dan sebagainya, dan juga laporan yang ni yang diterima, sebenarnya mereka tahu apa yang telah saya lakukan sebagai ahli parlimen, bukan hanya untuk dari segi kebajikan, tetapi juga dari segi nelayan, dari segi orang berniaga. Jadi sebenarnya banyak perkara yang telah pun bukanlah saya nak ni, tapi hanya berkongsi sebagaimana yang telah pun saya lakukan khidmat saya sebagai ahli parlimen. Jadi mungkin mereka melihat itu. Jadi mereka tidak asing lagi. Maksudnya saya tidak asing lagi untuk penduduk di Tanjung Bidara. Maka soal anak tempatan atau tidak anak tempatan itu tidak timbul. Adalah sikit-sikit, tapi tidaklah, saya kira tidaklah besar pun isu itu. Dan alhamdulillah, walaupun orang kata yalah ini adalah kubu kuat UMNO, saya kena kerja kuat sebab nak meyakinkan pada orang kampung, walaupun hari ini partinya sudah berbeza, tetapi jenama Tan Sri Muhyiddin itu sangat harum. Jadi bila saya berjumpa dengan orang kampung, jadi rata-rata memuji kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai mantan Perdana Menteri, sebagai Presiden Perikatan Nasional, dengan pakej-pakej ataupun program-program yang telah pun beliau hasilkan dengan Pelan Pemulihan Negara cukup baik sekali. Jadi saya kira itu memudahkan saya sebagai calon di sini untuk membawa agenda, maksudnya di bawah panji Perikatan Nasional. Menarik. Datuk Mas Amy, tapi yang ditentang bukan orang biasa. Yang ditentang ni rakan juga, dan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka dan juga Ketua Bahagian UMNO Masjid Tanah, bos Datuk Mas Amy sebelum ini. Jadi apa sebenarnya yang boleh kita ungkapkan? Datuk Abdul Rauf menganggap Datuk Mas Amy sebagai pengkhianat yang sudah pun diberikan susu segalanya ketika karier politik sebelum ini, tetapi keluar dan memberikan satu tentangan semula pula dalam pilihan raya negeri kali ini. Jadi bagaimana ini akan dijawab oleh Datuk Mas Amy? Saya sebenarnya kalau dia nak kata ataupun gelarkan saya apa sekalipun, gelarlah. Tapi saya yang menghadap, saya yang berhadapan dengan masyarakat dan juga pengundi-pengundi dalam Masjid Tanah. Jadi tugas dan tanggungjawab saya adalah untuk memastikan khidmat saya dan juga apa yang diperlukan oleh rakyat, walaupun saya tak dapat bantu menyediakan, janji saya menghubungkan, ya. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, saya kira walau apapun gelaran yang diberi, yang akan menilai hujungnya nanti adalah pengundi itu sendiri. Sebab itulah saya melihat bahawa itu sebenarnya pun adalah cabaran buat saya, tetapi tak mematahkan semangat saya. Sebab yang saya nak bawa ini adalah amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada saya untuk memberi pilihan.
pilihan kepada pengundi. Alternatif. Ya, pilihan alternatif kepada pengundi di dalam DUN Tanjung Bidara. Wakil rakyat bagaimana yang mereka inginkan. Jadi, saya ada di sini sebagai calon, saya boleh menawarkan servis. Memang, boleh tengok, maksudnya bukanlah saya nak cakap, maksudnya saya tahu macam mana saya buat kerja. Saya tahu macam mana tim pasukan yang saya ada, walaupun kami dalam kumpulan yang tidak berapa ada, tapi kita cuba buat yang terbaik untuk rakyat. Dan sebab itulah saya merasakan hari ini pengundi dah bijak. Mereka bijak untuk memilih, dan kita tidak boleh memandang rendah kepada keupayaan mereka, kebijaksanaan mereka dalam membuat pilihan mereka. Dan saya hadir di sini untuk sebagai alternatif mereka memilih. Jadi saya pulangkan balik kepada pengundi dalam N02 Tanjung Bidara ini untuk membuat pilihan mereka. Bagi karier politik Datuk Mas Amy, jika menang mungkin itu satu kelebihan dan akan dianggap sebagai giant killer. Walaupun Datuk Seri Abdul Rauf pertama kali bertanding sebagai calon pilihan raya, tetapi tokoh beliau dikenali di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri. Apa yang Datuk Mas Amy boleh jangkakan selepas pilihan raya negeri Melaka nanti? Okey, saya memang tidak menolak bahawa Datuk Rauf adalah merupakan figura yang terkenal di Malaysia, dan itu tidak dinafikan bahawa dia pun ada kehebatan, keistimewaan tersendiri, kan? Kita pun dalam pertandingan menang kalah itu perkara biasa. Wak Imah, saya dah masuk dalam maksudnya dalam pertandingan ini pun saya pun dah siapkan saya punya. Maksudnya Datuk sudah bersedia. Saya bersedia dalam apa juga kemungkinan Dan suami saya selalu pesan, tak apalah, dia kata, kadang-kadang tak semesti kemenangan itu baik untuk kita, dan tidak semestinya kalah itu tidak baik untuk kita. Jadi selalu benda-benda ni, ayat-ayat ni selalu dia katakan pada saya, bukan untuk yang N02 saja, tetapi dalam apa juga yang berlaku dalam kehidupan saya. Dan saya juga menganggap bahawa ini pun ujian. Adakah Allah sedang menguji saya untuk dihantar di sini, kan? Dan adakah saya bersedia dengan cabaran? Berat nak pikul cabaran ni sebenarnya. Apatah lagi saya seorang wanita. Okey? Tetapi macam saya cakap tadi, hadirnya saya di sini adalah sebagai alternatif supaya rakyat boleh memilih. Dan apapun keputusannya nanti, hujungnya nanti, saya harus terima dengan hati yang terbuka, dan secara profesionalnya saya bersedia. Inilah namanya ahli politik. Ya, betul ya, ahli politik, betul. Okey, Datuk Mas Amy, kita sedia maklum, Datuk pun sudah memberi sedikit senario apakah sebenarnya N02 Tanjung Bidara, kawasan pelancongan, masyarakat ramai bekerja sebagai nelayan pantai, sebagai usahawan kecil, gerai-gerai makan, gerai-gerai untuk penduduk kampung dan sebagainya. Jadi apa isu yang mendesak yang perlu diselesaikan? Walaupun kawasan ini hampir lengkaplah prasarana kampung dan juga kemudahan orang ramai, tetapi pasti ada yang berbangkit. Yang mungkin Datuk Mas Amy rasakan jika dipilih, saya akan cuba yang terbaik untuk memberi sedikit kelegaan dan kesejahteraan untuk livelihood masyarakat N02. Saya ada beberapa komitmen yang saya sedang di peringkat akhir untuk saya ini, dan saya akan umumkan. Manakala untuk manifesto Perikatan Nasional juga ada yang akan diumumkan, tetapi secara peribadi pastinya pasti dia ada agenda untuk ekonomi, poket rakyat, makanan di atas meja. Adakah masyarakat di sini, bagaimana ekonominya, bagaimana pelajaran anak-anak kita, bagaimana peluang pekerjaan untuk anak-anak muda di sini, macam mana kaum wanita kat sini. Jadi perkara-perkara itu semua ada di dalam perancangan dan juga komitmen saya sekiranya saya dipilih sebagai wakil rakyat, dan insya-Allah saya akan kongsikan tidak berapa lama lagi. Kita tahu Melaka ini negeri tumpuan pelancong, termasuk Tanjung Bidara, Pantai Kemunting dan juga Pantai Pengkalan Balak dengan produk pelancongan, makanan yang sedap dan sebagainya.
Tetapi ia tidak perlu statik. Kerana ialah zaman berubah, generasi berubah, pastinya dia punya taste ataupun niche dia nak sesuatu yang lebih pelbagai. Tetapi mesti sesuai dengan acuan Tanjung Bidara. Jadi apakah mungkin di benak pemikiran Datuk Masemi yang mungkin wajar diterokai dan kita kembalikan semula keuntungan itu untuk anak-anak di N02 Tanjung Bidara? Ya kita kena tengok hari ini gig ekonomi. Dengan ekonomi anak muda yang boleh kita terjemahkan bagaimana nelayan yang terjejas akibat daripada aktiviti tambahkan laut dan sebagainya. Kalau dulu banyak dia punya hasil, hari ini dah berkurang kan. Takkan kita dah nak menghadap hasil laut tak ada hasil, ya. Takkan kita setahun boleh sabar, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun macam mana? Jadi perlu ada pelan perancangan untuk mereka ni. Apakah peluang perniagaan yang boleh kita berikan sebagai pilihan kepada nelayan? Bukan itu saja, tetapi juga untuk anak muda dan sebagainya. Dan sebab itu saya melihat bahawa kita harus ambil peluang daripada kepesatan sektor pelancongan di sini. Bayangkan hari itu saya kira dalam bulan lepas bulan lepas ke 2 bulan lepas saya memang bukanlah camping, saya pergi berkelah dengan family kat sini. Piknik lah. Dia saja duduk penuh pantai satu. Yang bawa banana boat tu masa tu the same operator. Dia ada 3 banana boat. Saya tanya satu hari satu boat boleh berapa? Dia boleh earn hampir 2,000 satu hari. Bayangkan. Itu satu boat. Ada 3 boat dan yang tukang bawanya orang lain, yang tukang ambil pelampungnya orang lain. Dia memberi peluang pekerjaan pada ni. Itu belum cerita lagi kedai-kedai makan. Belum cerita lagi chalet, homestay. Jadi bagaimana pula dengan untuk ekonomi atas talian? Jadi ini semua perlu diterokai. Belum lagi. Maksudnya masih hijau lagi. Ya, akses yang paling mudah. Ya, masih lagi hijau, masih lagi orang cakap green lagi, masih lagi green. Jadi banyak sebenarnya peluang yang saya nampak dan yang boleh kita lakukan untuk Tanjung Bidara ni. Tanjung Bidara juga akan melihat personality politik. Kerana masyarakat sudah berubah, pengundi sudah berubah. Mereka tidak mahu mendengar retorik-retorik dari orang-orang yang menganggap memperjuangkan nasib mereka. Semuanya ini untuk rakyat. Semuanya saya buat untuk rakyat. Tetapi apabila lihat secara peribadinya, mereka kaya. Mereka sudah mendapat segala habuan-habuan politik dan sebagainya. Bagaimana persepsi ini dapat ditukar oleh Perikatan Nasional, khususnya Datuk Masemi? Kerana Datuk Masemi sudah masak dalam isu-isu persepsi sebegini. Apatah lagi dengan akibat pembubaran DUN pun, masyarakat Melaka menolak sebenarnya. Ini bukan pilihan raya yang mereka inginkan. Tetapi perebutan elit politik. Jadi bagaimana ini dijawab apabila ditanya oleh penduduk kampung di Tanjung Bidara? Ya, apabila berlaku PRN ni pun disebabkan oleh pergaduhan antara mereka dan mereka. Kan, yang kita pun mendapat kepayahan, kesusahan disebabkan oleh PRN ni dalam waktu kita nak habis ke fasa 4 dan juga nak masuk ke fasa endemik ni. Jadi apabila benda ni berlaku, kita pun tak seronok, kita pun tak gembira disebabkan oleh perangai individu-individu, maksudnya yang bergasak sesama sendiri. Akhirnya kita pun terlibat sekali dan rakyat menjadi mangsa. Dan itulah di bawah sekali lagi saya nak tekankan, di bawah pentadbiran Sri Media Yassin sebagai Presiden Perikatan Nasional sentiasa menitik beratkan tentang soal integriti, ketulusan dan sebagainya. Dan itu antara perkara-perkara yang boleh kita jadikan sebagai maksudnya sebagai satu kekuatan, sebagai satu tawaran yang boleh kita berikan kepada rakyat di sini. Dan hari ini banyak perkara yang kita lihat yang perlu kita tangani. Dari segi soal pentadbiran, accountability, dari segi soal kebajikan masyarakat, banyak perkara sebenarnya yang harus kita perhalusi dengan segera dan tangani dengan segera. Sebab kalau kita tak buat dan beri perhatian pada ini, kita khawatir ianya akan menjadi barah yang tidak dapat kita ubati. Masjid Tanah, khususnya di N02 Tanjung Bidara, ada potensi selain apa yang kita bincangkan awal tadi, Datuk Masemi. Agaknya adakah kita akan lihat bagaimana perubahan Masjid Tanah sebagai satu hub untuk agro makanan ataupun industri kecil dan sederhana yang berimpak tinggi dan tidak akan mengusik hal-hal berkaitan dengan kelestarian, kehijauan. Kerana inilah yang diinginkan oleh pelancong. Mereka bukan nak mahu mall moden ada di Masjid Tanah ataupun di Tanjung Bidara. Mereka bukan nak bangunan-bangunan tinggi dibangunkan di kawasan ini untuk membuat
memberi ruang perniagaan kepada IKS. Mereka nak berniaga dengan cara yang mereka mahukan. Jadi apakah model dalam pemikiran Datuk Mas Amy? Ya, Datuk Mas Amy sebagai ahli Parlimen Majlis Tanah begitu aktif berjumpa dengan usahawan muda, para penggiat gig ekonomi. Saya selalu follow di Instagram dan juga di YouTube Mas Amy. Jadi maksudnya idea tu dah nampak dan berada di lapangan, dan kalau diberi peluang, apa lagi yang akan diangkat untuk menjadikan Masjid Tanah dan juga khususnya N02 ini? Ya, selain daripada tourism ya. Kita yang sebagaimana yang dinyatakan makanan, kita ada baulu yang memang menjadi popular di sini, dan juga ada banyak lagi produk-produk yang ada yang hasilnya daripada produk orang kampung. Dan saya juga melihat bahawa apa pun yang kita lakukan, dia punya sentuhan semula jadi itu perlu kita kekalkan. Ya. Kalau kita pergi luar negara, yang itu yang mereka akan jaga. Kan, Wak Ima hebat macam mana sekalipun, mereka akan jaga dia punya heritage, dia punya alam semula jadi itu dengan begitu baik sekali. Dan saya benar-benar berharap ianya juga akan berlaku di sini, di Masjid Tanah secara total. Dan ianya bukannya hanya daripada komitmen saya saja, tetapi daripada semua pihak, daripada kerajaan negeri, daripada kerajaan pusat dan sebagainya. Dan ini harus kita beri perhatian. Dan kalau kita tengok hari ini bukan saja untuk sektor makanan, tetapi untuk anak muda. Saya ada berjumpa dengan anak muda di sini. Anak muda Melayu, lelaki perempuan. Dia menghasilkan baja organik. Sangat-sangat idea yang sangat menarik, sebab kalau kita tengok di pasaran yang terokai ini adalah yang bukan Melayu. Jadi bila saya tengok, saya just check dia punya Shopee, jualannya beribu. Impresif. Asal di kampung ni ya? Yes, anak Tanjung Bidara. Jadi yang ni benda-benda yang kita nak kongsikan, yang kita bagi tahu. Tak perlu berhijrah ke Kuala Lumpur pun. Tak perlu. Duduk dekat sini saja, belakang rumah. Boleh jadi bos. Boleh jadi bos. Dan pendapatannya luar biasa. Okey, mungkin soalan terakhir saya, Datuk Mas Amy. Rakyat juga memerhati dengan dekat ataupun perilaku ahli politik. Kerana kalau mandat sudah dikembalikan kepada rakyat untuk memilih parti dan juga wakil rakyat mereka, mereka tidak mahu apa juga perlakuan yang berlaku sebelum ini. Mereka dipilih, mereka melompat. Mereka dipilih, ialah sekarang nampak BN bertentang. Adakah nanti selepas pilihan raya negeri, jika tidak cukup simple majority, Datuk Mas Amy dan rakan-rakan PN akan kembali merujuk kepada BN, dan BN juga memerlukan PN akhirnya untuk membentuk kerajaan. Jadi beri sedikit keyakinan kepada N02 Tanjung Bidara. Adakah itu akan berlaku, ataupun politik sebenarnya persepsi yang orang politik saja faham, rakyat diketepikan dalam. Okey. Soalan yang cukup menarik. Memang saya tunggu-tunggu reaksi orang berpengalaman Datuk Mas Amy. Ini soalan yang terakhir. Kalau berdasarkan soalan itu, saya nak kongsikan di sini bahawa kerajaan pusat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri adalah hasil dukungan daripada Parti Perikatan Nasional, yang mana Perikatan Nasional antara awal menandatangani sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri, dan kemudiannya UMNO dan sebagainya lah. Akhirnya dapat kita bentuk semula kerajaan, maksudnya dia sebagai Perdana Menteri. Ini cukup penting sekali, tetapi tidak diterjemahkan pada PRN kali ini. Yang mana kita ingatkan, kita kerajaan pusat yang sama, jadi bawahnya pun turut sama, coalition yang sama di bawah satu kerajaan. Tetapi apa yang berlaku apabila berlaku penolakan oleh mereka sendiri, oleh Presiden. Jadi kita melihat bahawa itu agak memberikan kekeliruan kepada rakyat. Ya. Soalan itu juga menyatakan macam mana selepas ini. Takkan nak kahwin balik. Jadi keadaan ini, teka-teki ini saya tak boleh nak jawab. Sebab ianya cuma akan menunggu pada selepas PRN. Bagaimanakah keputusannya nanti? Adakah kita nak bentuk dengan siapa? Hari ini semua parti ada peluang yang sama rata. Ya, semua 28. Semua 8. Mungkin ada bacaan 1099 kan, ataupun ada bacaan berapa? 8 9 lebih kuranglah So maksudnya tidak ada yang dominan.
Tidak ada yang maksudnya yang akan okey dia akan secara yakinnya akan dapat boleh easily dapat bentuk kerajaan. Dan kita juga harus bersedia dalam apa jua kemungkinan. Dan rakyat ini pun confused juga, ni kerajaan ni bukan kerajaan ni. So bila kat bawah pun confused kan. Jadi inilah yang berlaku. Inilah yang dikatakan norma baru, politik norma baru yang mana yang perlu kita hadam, yang perlu kita berikan pemahaman yang sebenar kepada rakyat apakah punca segalanya yang berlaku. Dan saya benar-benar berharap asas titik tolaknya pada PRN Melaka ini akan memberikan cerminan untuk PRU yang akan datang, dan semoga ianya memberikan satu sinar yang baik untuk Perikatan Nasional, kerana di bawah panji Perikatan Nasional banyak tawaran yang boleh kita berikan, terutama sekali dalam melihat senario yang hari ini yang cukup berbeza, yang tidak sama dengan zaman nenek moyang kita yang dahulu, dan hari ini lebih terbuka, berkempen pun lebih terbuka. Saya semalam pun even nak bercakap, nak angkat tangan dengan orang kampung pun kita jadi confused. Boleh ke tidak SOP dia, sebab dia kata tak boleh kan. Jadi macam itulah. Jadi kita terpaksa memanfaatkan pelbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan dan juga keyakinan daripada rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Mas Emiyati Samsudin, calon Perikatan Nasional untuk N02 Tanjung Bidara. All the best Dato'. Dan terima kasih. Kami akan memberi ataupun memantau kempen trail Dato', walaupun mungkin dalam talian ataupun berjumpa secara peribadi dengan pengundi-pengundi sekitar lebih kurang 10,000 lebih pemilih 10,130 di N02. Pastinya N02 akan terus menjadi tumpuan kempennya, calonnya, tokohnya, dan juga apakah hasilnya ataupun result pada 20 hari bulan November akan datang. Itu saja, saya Nazri Kaha dari N02 Tanjung Bidara. Jumpa lagi dalam Melaka Memilih.